A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyambut Eid Al-Mubarak, Aidil Fitri Al-Mubarak, dan telah selamat menjalani puasa selama sebulan. Kita telah berjaya, Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan menjadi orang-orang yang berjaya, insyaAllah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takbir yang telah kita laksanakan semalam. Alhamdulillah, hari ini kita kembali semula dalam tadabbur harian, insyaAllah. Di samping kita insyaAllah menyambut Aid Al-Fitr Al-Mubarak, insyaAllah kita terus insyaAllah untuk bersama-sama mengambil peluang ini, satu hari satu muka surat, insyaAllah. Moga-moga akan menjadi bekalan kepada kita dalam menjalani insyaAllah Hari Raya Al-Mubarak, dan juga insyaAllah dalam samping kita menziarahi, di samping kita maaf-maafan, di samping kita bertemu dengan saudara mara, sahabat-sahabat, insyaAllah semua kita ambil peluang ni insyaAllah sebentar, 30 minit insyaAllah sebagai bekalan harian kita, insyaAllah. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-320. InsyaAllah kita akan bersama-sama di surah Toha, ayat 114 hingga ayat 125. Tapi sebelum daripada tu, insyaAllah nak minta daripada yang bersama dengan kita pada kali ini untuk memberi feedback suara dan juga gambar, insyaAllah kan. Takut ada gambar suara tak clear, insyaAllah kan. Jadi dimohon untuk memberi feedback gambar dan juga suara. Tu yang pertama. Yang keduanya, insyaAllah kalau dapat bersama-sama dengan kita dalam sesi ini, sama ada sesi live ataupun recording, insyaAllah dapat buka mushaf ketika mengikuti sesi kita ni, supaya kita dapat manfaat yang maksima, insyaAllah, yang terbaik yang mampu kita lakukan, insyaAllah. Di samping kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa moga Allah Taala akan berikan kepada kita yang terbaik, kita dapat faham daripada ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran ini, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ala Allahul Malikul Haqq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terus insyaAllah masih lagi menunggu feedback suara dan juga gambar. Kalau siapa-siapa yang bersama, tolong beritahu gambar dan juga suara clear ataupun tak clear, insyaAllah. Jadi dalam ayat ni, insyaAllah, ayat yang kita baca 114, yang baru saja saya bacakan tadi, kita tengok insyaAllah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Alhamdulillah, terima kasih insyaAllah yang memberi feedback gambar suara. Kita baca dalam ayat 114 ni, iaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa setelah daripada menceritakan kisah Nabi Musa alaihi salam, kita dah tamat kisah Nabi Musa, kita sampai kepada muka surat ni, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, iaitu fata'ala Allahul Malikul Haq, maha suci Allah, yang Allah Al-Malikul Haq. Yang Al-Malik maknanya raja, Al-Haq yang benar, Al-Malikul Haq raja yang benar, iaitu Allah Subhanahu wa taala bersih. Fata'ala tu maknanya tinggi, maknanya tinggi itu maknanya ialah semua benda, tuduhan-tuduhan yang disebutkan oleh orang-orang musyrik Mekah, yang sebagaimana yang disebutkan, mereka kata Tuhan ni macam ni, mereka kata Allah ni macam ni, mereka buat berhala lah, macam-macam sekali mereka buat terhadap syirik-syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala kata, apa yang mereka katakan terhadap Allah Subhanahu wa taala tu fata'ala, Allah Taala tu maha tinggi, semua tu tak betul. Maknanya Allah Taala tu lebih tinggi daripada segala-gala apa yang dikatakan oleh mereka-mereka tu. Al-Malikul Haq, Allah adalah raja yang benar, yang sebenarnya. Wala ta'jal, kemudian ayat seterusnya ialah Allah SWT sebut wala ta'jal bil Quran. Ayat seterusnya menceritakan kerana Nabi kita SAW ni, bila malaikat Jibril datang membacakan ayat-ayat kepada Nabi SAW, kadang-kadang Nabi tu dia, kita kena macam terkomak kamik lah, kita kata dalam bahasa Melayu kan. Terkomak kamik ni maknanya Nabi macam nak ikut, takut apa yang diajar oleh Jibril kepada baginda Nabi SAW tu takut terlepas, takut mana tak sempat. Jadi oleh kerana itulah maka Nabi SAW terus nak ikut apa yang
ajarkan yang disebut oleh Jibril itu tu. Jadi oleh kerana itulah Allah SWT turunkan ayat ni, iaitu Allah Ta'ala kata wala ta'jal, janganlah kamu bersegera bil Quran, dengan Al-Quran itu. Maknanya segera ni terus kamu ni kelang kabut ke kalut ke, kita kata dalam bahasa Melayu kita, iaitu nak ikut apa yang dibacakan oleh Jibril itu. Wala ta'jal bil Quran min qabli an yuqda ilaika wahyu, sebelum daripada diturunkan Jibril. Maknanya Jibril habis baca, maka kamu dah sibuk nak ikut dah kan. Allah Ta'ala kata jangan, la ta'jal, maknanya dengar elok-elok apa yang disebutkan. Ini pengajaran juga secara tidak langsungnya ialah melalui apa yang disebutkan dalam kisah Nabi Musa sebelum daripada ni. Kan Nabi Musa tu dia tinggalkan kaum dia. Jadi Allah SWT bertanya kepada Nabi Musa, kenapa kamu cepat sangat ni? Kenapa, mana kaum kamu? Kenapa kamu? Allah Ta'ala bukan tak tahu, Allah Ta'ala tahu. Tapi maknanya sini ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala sama seolah-olah macam berlakuan apa yang dibuat oleh Nabi Musa tu cepat tu, begitulah juga Allah Ta'ala katakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu cepat-cepat, jangan kelang kabut kan. Jadi kalau bagi kita pada hari ini ialah maknanya kan, kalau kita belajar biar faham betul-betul, biar dengar elok-elok dulu kan apa yang dikatakan oleh guru dan sebagainya. Jadi min qabli an yuqda ilaika wahyu, sebelum daripada yuqda, sebelum diselesaikan oleh Jibril itu, ilaika wahyu, kepada kamu wahyu yang diturunkan kepada kamu. Waqur, kemudian yang kedua Allah SWT sebutkan dan katakan, wahai Muhammad, waqul rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kepada aku, rabbi wahai Tuhan, zidni tambahlah kepada aku ilmu. Jadi kata ulama tafsir sini maksudnya ilmu daripada Quran tu, maknanya, tapi dia boleh pergi kepada umum lah, maknanya kan tambahkan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada kita minta kepada Allah SWT. Jadi banyak doa-doa yang diajar oleh Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, oleh Tirmizi dan juga lain-lain, disebutkan bahawa Allah Ta'ala telah mengajar melalui lidah Nabi SAW. Jadi Nabi ajar kepada kita kan, sebagai contohnya Allahumma alimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana wanfa'ni, dan digunakan dalam tu. Jadi maknanya ialah kita minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala akan menambahkan kepada kita ilmu, dan juga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang memberi manfaat kepada kita, dan juga berikanlah manfaat dengan ilmu yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada kita tu. Sebab kadang-kadang ada orang banyak ilmu tapi tak bertambah, tak bertambah iman dia. Kadang-kadang banyak ilmu tapi tak dapat manfaat daripada ilmu tu. Jadi kadang-kadang dia dapat ilmu tapi ilmu yang bukan bermanfaat untuk dia, ilmu yang merosakkan dia. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dalam ayat ni Allah Taala ajar kita juga, ajar kepada Nabi, wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kepada aku ilmu. Kemudian walaqad ahidna, sekarang cerita beralih pula. Jadi tamat situ cerita. Sekarang ni cerita beralih kepada kisah Nabi Adam alaihi salam. Allah Taala ceritakan kisah Nabi Adam. Nak peringatkan sini ialah tentang masalah iblis. Masalah iblis, masalah syaitan yang merupakan musuh utama kepada manusia. Jadi Allah SWT sebut sini, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Allah Ta'ala sebutkan walaqad ahidna. Ahidna sini ertinya ialah, maksudnya ialah telah pesan. Itu wasaina dalam jalan lain disebut, dia kata wasaina, iaitu maknanya memesan, memberi pesan. Walaqad ahidna ila Adam, kepada Adam. Allah Ta'ala telah berpesan kepada Adam sebelum daripada ni, sebelum daripada min qablu, sebelum daripada tu kisah Nabi Musa, maknanya mula-mula sekali lah. Dulu ketika kejadian Adam alaihissalam tu, Allah Ta'ala kata min qablu fanasiya, tapi dia lupa. Jadi lupa ni macam mana lupa ni kan? Dia lupa. Jadi ulama kata, majoriti ulama lah mengatakan maksud dia lupa pesanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ingatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni bahawa jangan mendekati pokok tu. Walam najid lahu azma, tapi dia lupa, kemudian dia mendekati pokok tu, pokok yang tu. Jadi kemudian tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata walam najid lahu azma, tetapi dia tidak mempunyai keazaman. Apa maksud keazaman di situ? Dalam tafsir jalan lain dia kata keazaman situ maksudnya ialah iaitu dia mempunyai keinginan yang kuat untuk buat benda tu. Dalam tafsiran ada macam-macam tentang maksud Nabi Adam ini, dia tidak mempunyai keazaman. Apa maksud keazaman situ? Ada pendapat kata bahawa keazaman itu iaitu dia tidak mempunyai keazaman yang kuat untuk melawan iblis.
Itu yang pertama. Ada pendapat kata bahawa maksud keazaman ini, dia tidak mempunyai keazaman, dia tidak teringin untuk lawan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi terbuat benda tu, iaitu terdekat, mendekati pokok tu dan muka makan daripada buah pokok tu. Ada yang kata bahawa masuk keazaman ni ialah dia tidak mempunyai keazaman yang kuat untuk ingat bahawa iblis tu adalah musuh dia, sedangkan Allah SWT dah pesan dah. Jadi apa maksud azaman sini, itu pelbagai apa ni kita kata tafsiran ulama, tapi ulama yang lebih kuatnya mengatakan bahawa maksud keazaman di sini itu dia tidak, Nabi Adam ni tidak mempunyai keazaman yang kuat untuk melawan perintah Allah SWT. Sebenarnya dia buat tu bukan dia azam nak lawan perintah Allah, bukan nak lawan Allah kan, tapi dia lupa dan tak mempunyai keazaman, tak ada keinginan pun sebenarnya nak lawan Allah, tapi dia telah terseret ke situ. Jadi kita kata kat sini itulah pendapat yang paling kuat lah di kalangan ulama tafsir. Kemudian Allah Ta'ala sebut wa iz qulna lil malaikati. Jadi tadi tu cerita ni yang pertama ni, ayat yang pertama ni dah banyak ayat preview lah kita kata, ayat trailer kan. Selepas daripada tu Allah Ta'ala pergi ceritakan dengan lebih detail lagi, cerita bagaimana kisah Nabi Adam dalam syurga dan bagaimana tercampak ni. Jadi Allah Ta'ala kata pun ceritalah lebih detail, wa iz qulna lil malaikati usjudu li Adam. Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketika kami mengatakan kepada malaikat supaya sujud kepada Adam, fasajadu, lalu mereka pun sujud, illa iblis, melainkan iblis. Jadi dia kata illa iblis aba. Allah Ta'ala kata dia ni aba maknanya enggan. Seterusnya Allah Ta'ala pun cerita, ni cerita lebih detail lagi. Tadi cerita dalam ayat, kalau kita kata tengok tadi kan, dalam ayat 115 tu, itu adalah cerita keseluruhan. Cerita 116 ni bermulalah cerita yang lebih detail lagi. Kita tengok seterusnya ayat 117. Allah Ta'ala kata fakulna ya Adam, kami pun berkata wahai Adam, inna haza. Allah Ta'ala pun berkata tengok, maknanya Allah Ta'ala dah berkata dah kepada Nabi Adam alaihi salam. Maknanya setelah daripada iblis ni tak nak sujud kepada Adam apabila Allah Ta'ala perintahkan dia, maknanya dia enggan lawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak seperti mana Adam alaihissalam. Adam ini dia makan buah tadi tu, tengok dia tak ada azam. Tapi iblis ni memang dia tu memang melawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala sebut aba tu mana dia lawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Allah Ta'ala dah suruh dia tapi dia lawan. Jadi apabila dia lawan perintah Allah Ta'ala tu, dia enggan tu, Allah Ta'ala pun berkata fakulna, kami pun berkata ya Adam, inna haza aduwwun lak. Ni iblis ni adalah merupakan aduwwun lak, dia ni adalah musuh kepada kamu wahai Adam, dan kemudian wali zaujik, dan juga kepada isteri kamu iaitu Hawa. Kemudian fala yukhrijannakuma, janganlah dia ni nanti akan mengeluarkan kamu pula. Allah Ta'ala kata yukhrijannakuma, mengeluarkan kamu berdua ni minal jannati, daripada syurga ni. Nanti fatashqa, kamu akan tashqa tu maknanya bukan celaka situ kan, tapi maksud tashqa sini susah, maknanya susah Macam mana susahnya fatashqa sini? Susah. Ahli tafsir kata maksud nanti kalau kamu keluar daripada syurga ni, kamu akan susah. Maksudnya kamu susah nak makan, susah nak buat apa, semua kamu kena usaha. Sebagaimana kita atas dunia lah kan. Atas dunia ni kan kita kata macam susah lah kan. Kita nak makan kena tanam kena tuai, lepas tuai pula kena buat roti, barulah boleh makan. Maknanya daripada gandum sampai kepada nak buat roti, daripada beras tanam padi tu kan sampai kepada nak makan nasi, kena tanak, kena masak, kan panjang cerita. Itu baru nasi, tak cerita lagi pasal daging, tak cerita lagi pasal ini. Bandingkan dengan syurga, betapa mudahnya. Jadi itulah maksud dia fatashqa. Nanti Allah Ta'ala cakap nanti kamu kalau keluar daripada syurga ni kan susah kamu, wahai Adam dan juga Hawa. Jadi jaga-jaga, janganlah iblisnya keluarkan kamu. Itu maksud fatashqa. Jadi kalau kita tengok dalam Quran sebelum daripada ni, dalam surah Taha pun kita jumpa kan, di awal ayat Allah Ta'ala dah sebut lah fatashqa. Tapi turunkan Quran tu bukan untuk fatashqa kamu keluar daripada syurga ni fatashqa. Jadi Allah Ta'ala sebut lagi, innalaka alla tajua fiha wala ta'ra. Kamu ni, Allah Ta'ala ceritakan macam mana hebatnya dalam syurga ni. Dalam syurga ni kamu tidak akan tajuk, kamu tak lapar. Kemudian lagi wala ta'ra, kamu tak akan, ta'ra ni tak ada pakaian. Kalau kita tak ada pakaian maknanya kamu dalam syurga tak ada tidak berpakaian, maknanya berpakaian, kamu nak apa-apa pun semua dapat, nak pakaian apa pun semua dapat.
kamu tak lapar, kamu beroleh pakaian di dalam syurga ni. Kemudian wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha, kamu dalam syurga ni tak akan haus, mana tak rasa haus lah. Tazma'u. Kemudian kamu pula wala tadha, Allah Ta'ala kata tadha ni bukan waktu duha, tapi maksudnya ialah panas matahari. Maknanya dalam syurga ni tak ada kamu rasa panas matahari. Bagaimana kamu, jadi maksudnya sekarang ada 4 benda kan? Kita tengok Allah Ta'ala tersebut sini kan. Yang pertama sekali lapar, yang kedua sekali tak berpakaian, yang ketiga ialah dahaga, yang keempat ialah kena panas matahari. Kita tengok inilah keperluan manusia. Allah Ta'ala sebut kan, tengok keperluan manusia yang ada dalam ayat ni kan, iaitu food. Kata orang kalau kita Inggeris yang katakan kan, kemudian tu ada apa ni, ada pakaian, kemudian tu ada ni pakaian kita, kemudian tu dahaga. Jadi ada air, ada makanan, ada apa ni, tempat pakaian kita, dan kemudian yang terakhir lah tempat berlindung kita daripada panas matahari, shelter. Tak kira kan panas matahari macam mana, udara sejuk semua. Jadi mana semua benda tu adalah tempat kita berlindung. Jadi dalam syurga Allah Ta'ala sebut sini kepada Nabi Adam, kamu semua dapat benda tu. Secara tidak langsungnya manusia sekarang bila dibuat kajian, dia pun katalah, manusia sebenarnya inilah keperluan manusia dalam hidup dia. Yang lain-lain tu lebihan, tak perlu sangat, tapi manusia, maknanya apa, ada makanan, ada minuman, ada pakaian, dan juga ada tempat berlindung, dah sudah ada rumah. Kalau ikut itulah benda asasi. Tengok Allah Ta'ala sebut sini. Kemudian jadi Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Adam sampai ayat 119 ni, bahawa kamu semua dalam syurga ni kamu tak susah nak dapat benda-benda tu semua. Seterusnya Allah Ta'ala kata fawaswasa ilaihi syaitan, tiba-tiba syaitan pun mewaswaskan, ilaihi asyaitan, kepada Nabi Adam. Kemudian qala ya Adam, apa cara waswas dia? Wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, nak tak aku tunjukkan kepada kamu, aku nak tunjukkan kepada, hal adulluka, kata iblis, aku nak tunjukkan kepada kamu, ala syajaratil khuldi, kepada pokok, nama dia letak sini ialah bukan nama pokok tu khuldi, tapi syajaratul khuldi, iaitu pokok yang akan boleh mengekalkan kamu dalam syurga ni. Maknanya kan Allah SWT dah kata, kalau kamu duduk dalam ni, kamu tak akan susah ni. Jadi mestilah ada keinginan dalam Nabi Adam AS nak duduk dalam ni selama-lamanya kan, tak perlu nak keluar daripada ni. Tapi iblis datang, dia katakan, tengok dia tipu Nabi Adam. Dia kata, sebab apa? Kalau kamu makan ni, kamu boleh kekal. Sebab tu nama dia syajaratul khuldi, bukan pokok khuldi, tapi pokok tu yang mana kalau kamu makan daripada pokok tu, kamu akan dapat kekal. Khuldi tu makna kekal, maknanya pokok yang kekal, mengekalkan kamu dalam ni. Kemudian wa mulkin ni makna berkuasa, kamu punya kekuasaan, la yabla, yang akan lazimul khulud, maknanya akan kekal selama-lamanya. Kamu akan berada di sini, tak akan, la yabla tu makna asalnya makna kering, tapi maknanya tak akan hilang. Maknanya kamu dapat power, kamu dapat kekuasaan, duduk dalam ni selama-lamanya, kamu tak akan keluar. Jadi Allah Ta'ala ni sebenarnya dia katakan nak keluarkan kamu daripada sini, tapi kalau kamu dapat makan pokok tu, cara macam mana syaitan, iblis menipu, macam itulah sampai hari kiamat kan. Kita tengok kan iblis tipu kita, tipu manusia, nak gini kan, sampai langgar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun iblis kata dalam hidup kita lah pada hari ni kan, kita tengok kan macam-macam dia tipu, waswasa, sehingga kita langgar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan dalam Al-Quran ni Allah Ta'ala dah sebut Allah Ta'ala dah cerita macam-macam. Allah Ta'ala sebutkan 604 muka surat, sebagaimana kita ikut apa ni, mashaf yang ada, standard yang ada pada kita pada hari ni kan, 604 muka surat Allah Ta'ala. Tapi kita tak tahu, kita tak ambil tahu pun, kita baca tapi kadang-kadang kita tak tahu apa konten dia. Jadi sebab itulah kan penting sangat kita ni belajar Al-Quran, penting sangat kita tahu what is the content, apa konten, isi dalam Al-Quran ni. Jadi insya-Allah Allah Ta'ala pun sebutkan, jaga. Jadi tengok kan, fawaswasa. Seterusnya Allah Ta'ala kata fa'akala minha. Allah Ta'ala sebut sini fa'akala minha. Minta maaf fa'akala, siapa yang makan? Dua-dua makan. Ini adalah kan dalam Bible ke dalam apa ni kan, yang tak betul ni kan. Dia kata Hawa lah yang menyebabkan apa ni, Adam tu makan. Hawa lah, ini perempuan dia kata jahat ni yang menyebabkan lelaki ni makan, buat rosak, buat masalah ni kan. Ni kata, ini sebenarnya ada dalam Bible, disebutkan perkara ni dalam Bible. Dia kata dia tipu, iblis tu dia tipu Hawa. Jadi benda ni bukan dalam Quran dan bukan dalam Quran. Jadi dalam Bible dia kata dia pujuk Adam tak jadi,
dia pujuk pula Hawa. Sebab itulah nama dia, tengokkan nama orang dalam bahasa Inggeris dia letakkan nama evil tu dekat dengan nama syaitan, evil. Jadi maknanya ke sini kan, apa ni kita tengok kan, yang makan tu ialah dua-dua, tak ada yang cerita pujuk-pujuk ni, tak ada kan. Jadi Allah SWT sebut sini fa'akala, kedua-dua tu makan minha, daripada pokok tu. Kemudian apa jadi? Fabadat lahuma, apabila mereka makan saja, badat ni maknanya terbukalah lahuma sawatuhuma. Sawah tu maknanya ialah satu benda yang buruk asalnya, iaitu satu buruk yang kita tak suka dipandang. Jadi tiba-tiba Allah Ta'ala terbukalah. Bila terbuka tu barulah mereka sedar mereka dah buat satu kesalahan, iaitu langgar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fanasiya walam najid lahu azma. Allah Ta'ala sebut tu. Jadi fabadat lahuma sawatuhuma, iaitu kalau kita kata aurat, bukan aurat makna, kalau kita kata kemaluan lah kan, terbuka semua kan. Fabadat lahuma sawatuhuma, kemaluan pun terbuka, maknanya kan dah tak pakaian. Watafiqa tu makna cepat-cepat. Asal maknanya cepat-cepat buat sesuatu, itu dipanggil fatafiqa. Jadi mereka berdua pun watafiqa yakhsifani, tutup, menutup, kedua alaihima, iaitu pada itulah kan, apa yang sepatutnya tak dapat dilihat tu, min warakil jannah, daripada daun-daun syurga. Jadi mereka pun ambil daun-daun syurga. Sebab apa? Pakaian dah jatuh ni kan, tiba-tiba jatuh. Jadi itulah ibaratnya kan, apabila kan kita ni sebenarnya atas dunia ni, bila kita buat satu kesalahan, kita langgar perintah Allah SWT, kita kena rasa bahawa kita sebenarnya telah melakukan satu, iaitu kita telah memburukkan diri kita sendiri, seolah-olah menunjukkan kemaluan kita kepada orang boleh nampak. Mana apabila kita buat maksiat, itu kena ingat kan, sebagaimana telah berlaku kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi seterusnya Allah Ta'ala kata min warakil jannah, dia pun cepat-cepat tutup kan, wa tafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah wa asa adamu rabbahu faghawa. Allah Ta'ala kata Adam telah asa tu kalau kita melanggar perintah kan, melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Asa adamu rabbahu, Adam telah melanggar perintah Tuhannya. Jadi Allah Ta'ala kata faghawa, dan dia juga telah rawa ni ialah maknanya, maksud dia ialah iaitu silap jalan, maknanya tersilap jalan, tersalah jalan. Macam kita lah kan, kita jalan tersalah jalan kan, sepatutnya nak pergi sini, kita pergi sini, itu nama dia faghawa, tersesat dah, tersesat dah, lari daripada sepatutnya. Tapi selepas daripada tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata summa jtabahu rabbuhu, Allah Ta'ala telah memilih dia, Allah Ta'ala pilih dia. Jadi semua benda tu adalah dengan semua dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ada setengah pendapat ulama kata Nabi Adam ini melakukan kesalahan itu sebelum daripada dia ni dilantik menjadi Nabi, sebelum. Jadi kesalahan itu kesalahan yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi-Nabi memang maksum. Ada setengah kata bahawa apa yang dibuat oleh Nabi Adam itu sebenarnya kerana lupa, dan dia tidak bersalah sebab dia lupa, dia tidak ada mempunyai keazaman. Ada setengah kata macam-macam lah pendapat ulama kata, tapi sebenarnya itu adalah nak membersihkan Nabi Adam. Sebenarnya Nabi Adam bukanlah melakukan satu kesalahan yang kita kata sangat-sangat besar, tapi adalah merupakan benda-benda kecil. Ada setengah kata ialah itu bukan kesalahan yang besar, tapi merupakan benda yang dimaafkan oleh Allah SWT. Ada kata sebelum daripada dia menjadi Nabi. Wallahu a'lam bisawab, itu ada pandangan-pandangan yang diberikan ulama. Yang pentingnya ialah kita membersihkan Nabi-Nabi ini bukanlah satu kesalahan. Nabi-Nabi adalah orang-orang yang maksum, dia dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala selepas daripada itu ijtabahu, Allah Ta'ala pilih dia, rabbuhu fataba alaihi wahada, dan kemudian Allah Ta'ala telah ampunkan dia. Fataba, Allah Ta'ala terima taubat dia, wahada, dan kemudian dia terus, maknanya hada tu maknanya petunjuk, tapi maksudnya ialah ulama-ulama tafsir kata terus menerus dia ni mana mudawamah ila taubat, terus menerus dia ni nak bertaubat, rasa nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala, lalu Allah Ta'ala pun berkata kepada Nabi Adam, ihbita minha, turunlah kamu daripada syurga ini, kamu berdua Adam dan juga Hawa, turunlah minha daripada syurga, jami'an, kedua-dua kamu, ba'dukum li ba'din adu, tapi kemudian Allah Ta'ala kata setengah daripada kamu akan menjadi musuh kepada setengah yang lain. Maksudnya sini ialah iaitu setengah daripada anak Adam akan menjadi musuh kepada iaitu kepada yang lain. Maknanya sama-sama anak Adam nanti akan bergaduh. Allah Ta'ala kata ba'dukum li ba'din adu,
Kata ulama tafsir ialah sebahagian daripada zuriat kamu, ba'dukum, sebahagian daripada zuriat kamu akan menjadi musuh kepada yang lain. Dalam syurga ni tak ada. Sebab apa? Tak ada perasaan-perasaan tu kan, sama ni kan. Jadi Allah Ta'ala kata ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Allah Ta'ala kata, dan kemudian kalau datang kepada kamu, iaitu datang tu, fa imma ya'tiyannakum, fa imma mas itu dipanggil mazaidah, mazaidah. Jadi minta maaf seterusnya. Jadi Allah Ta'ala kata ini, minta maaf sebelum daripada ni, insya-Allah muka surat ni. Jadi Allah Ta'ala kata ba'dukum sini ialah makna sebahagian daripada zuriat kamu kepada sebahagian yang lain akan menjadi musuh. Tapi kata ma sini maksudnya ialah ma tu, dia kata ma tambahan dari segi bahasa. Jadi maksud dia ialah kalaulah ya'tiyannakum, bukan fa imma tu bukan imma, bukan, tapi imma situ bukan bahasa Melayu imma kan, tapi in situ in tu jika maknanya. Jika datang kepada kamu minni hudan, iaitu datang petunjuk daripada Allah Subhanahu taala melalui rasul-rasulnya, melalui kitab-kitabnya, faman, jadi Allah Subhanahu wa taala kata famanittaba'a hudaya, sesiapa yang mengikut petunjukku, tak kira kalau Nabi Muhammad SAW Quran lah kan, Quran maknanya siapa-siapa akan datang petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sesiapa yang datang kepadanya petunjuk aku, Allah Ta'ala kata, iaitu kalau kita ni Quran, fala yadhillu wa la yashqa, dia tidak akan sesat dan dia tidak akan yashqa, iaitu yashqa ni iaitu celaka. Yadhillu dalam tafsir kata yadhillu ni dia tidak akan sesat di dunia dan dia tidak akan celaka di akhirat. Itu maksud dia. Jadi sesiapa yang ikut Quran, kesimpulan dia famanittaba'a hudaya, siapa yang mengikut Quran, kalau untuk kita umat Nabi Muhammad SAW, fala yadhillu, dia tak akan sesat, wala yashqa, dia tak akan merana di hari akhirat nanti. Seterusnya ayat yang ke-124 ni, ayat 124. Jadi Allah Subhanahu taala berkata waman a'rada, tapi siapa-siapa yang berpaling lari daripada Al-Quran, waman a'rada an zikri, daripada Quran, daripada peringatanku, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, fa innalahu ma'isyatan dongka, Allah Ta'ala kata maka bagi dia kehidupan yang akan sempit. Dongka ni sempit ni. Tengok kan manusia kan, bila tak ikut Quran, Allah Ta'ala kata jamin apa? Jamin akan kehidupan sempit, akan susah. Jangan rasa. Jadi orang maknanya terbaliknya kita boleh faham ialah siapa yang ikut Quran, maka kehidupan dia akan tenang, akan selesa, akan apa. Kalau tak ikut Quran, dia akan susah. Walaupun kita nampak macam kaya tak semestinya senang kan. Kaya tak semestinya, itu kaya tu ialah itu adalah benda-benda duniawi. Walaupun kita kata duit ada 1 trilion contoh kan, adakah hidup tak, tengok kadang-kadang ambil dadah je kan. Jadi sebab apa? Hidup tu sempit kan. Macam kadang-kadang bunuh diri ramai kan, orang kaya kita tengok kan di Korea dan semana-mana kan, yang mana bunuh diri sebab apa? Tengok kaya kan. Jadi maksudnya ialah ma'isyatan dongka. Allah Ta'ala kata waman a'rada an zikri, siapa yang berpaling daripada zikri, dari peringatanku, daripada Al-Quran, maksud dia fa inna lahu ma'isyatan dongka, bagi dia kehidupan yang dongka, sempit. Wa nahsyuruhu, tu atas dunia, di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kemudian dia akan dihimpunkan, dia akan dimahsyarkan, nahsyuruhu yaumal qiyamati, pada hari kiamat pula dalam keadaan buta. Jadi buta, tak nampak ni buta ni betul-betul bukan buta hati, bukan. Kemudian Allah ceritakan, kemudian dia berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah kenapa kau hasyartani, kau mahsyarkan aku ni kan, aku bawa kau himpunkan aku dalam keadaan buta. Dia kata a'ma wa qad kuntu basira, sedangkan aku kuntu dulu ni setengah, kata ulama ialah semasa di dunia dan juga semasa mula-mula dibangkitkan. Iaitu masa mula-mula dibangkitkan, dia ni basira tu boleh melihat, tapi sekarang kenapa aku buta dalam keadaan bila aku ni tu apa cerita dia sebenarnya kan? Itu persoalan dia kan. Qala lima tu maknanya kenapa dia tanya Allah Subhanahu wa taala. Apa jawapan terhadap benda ni? Bagaimana, kenapa dia jadi buta, kenapa dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi Allah SWT akan ceritakan, insya-Allah kan, sambung selepas daripada ni, insya-Allah kita akan sambung di ayat 126, insya-Allah di muka surat 321. Jadi insya-Allah bersama-sama dengan kita setiap hari satu muka surat, insya-Allah moga-moga kita dapat
sebarkan kepada semua sahabat-sahabat kita yang lain, insya-Allah. Hari raya, selamat hari raya, insya-Allah. Sambil-sambil sebarkan, ceritakan, insya-Allah, yang terbaik, beri link kepada semua orang lain, insya-Allah. Moga-moga mereka akan dapat manfaat dan kita akan dapat pahala, insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.